Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada fan-fan Harimau Malaya. Hari ini kita akan cover sedikit tentang pasukan yang akan bertanding dalam Liga M3 pada tahun ini, iaitu Ultimate FC. Di sebelah saya memperkenalkan pengerusi Ultimate FC. Saya Muhammad Fitri bin Ahmad Jadi. So saya pengurus pasukan Ultimate FC. Okey Tuan, boleh tak Tuan ceritakan sedikit tentang pengenalan lah tentang pasukan Ultimate FC ni? Okey, so untuk pasukan Ultimate FC ni ditubuhkan pada 2014 sehinggalah pada tahun ni. So permulaan pada Ultimate FC ni daripada Liga M5, Liga Sosial lah, sehinggalah ke peringkat M3 ni. So sedikit itulah dia punya perjalanan kelab bola sepak ni. Okey, semenjak penglibatan penubuhan pasukan Ultimate FC ni daripada 2014, apa pencapaian yang setakat ni yang pernah Ultimate FC dapat? So pencapaian saya yang tertinggi 5 terbaik Liga M3 lah untuk musim 2019. Okey. So, sebab kita 2 tahun tak ada COVID 2 tahun kan. So terkenala dekat situ, so kita dapat 5 terbaik untuk 2019 lah. Okey. Okey, daripada 2014 tu, boleh ceritakan sedikit ex player yang pernah terlibat yang maksud saya daripada Liga Super ataupun Liga Perdana yang pernah join dengan Ultimate FC. Okey, sepanjang pelibatan saya lah, terutama saya tak lupa lah kepada abang saya tu, boleh anggap abang saya lah, Azman Adnan lah. Dia sebagai legend lah bola sepak, siapa tak kenal dia dengan sekarang ni. Dia salah seorang head coach saya. Dan kalau dari segi selain daripada head coach macam dulu Rudy Ramli, dan sekarang ni Montana, Rizal, dan kalau dari saya jangan lupa lagi tu, saya tak lupakan lah diorang tu semua. Dari segi pemain, daripada Azlan Zainal, Azlan Zainal, yang sekarang ni yang ada dengan saya Fauzi Abdul Qadir. Saya panggil apa nama singkatan lah, macam Meon, macam tu lah. So Tuan, tadi Tuan dah ceritakan tentang sejarah pasukan bola ni. Jadi boleh tak Tuan ceritakan pada kami macam mana penglibatan Ultimate FC dalam Liga M3 pada tahun ni? Okey, pelibatan tahun ni alhamdulillah semua berjalan dengan lancar setakat ini. So dengan keadaan sekarang ni yang tiba-tiba keadaan COVID ni yang meningkat, so kita akan jaga patuhi itulah. Yang itu yang paling penting untuk meneruskan liga ni. Macam mana dengan persediaan pasukan? Maksudnya dari segi latihan, dari segi kelengkapan facilities? Okey, dari segi kelengkapan fasiliti semua, kita dah ada pengalaman yang semua sebelum ni. So kita ambil perbaiki yang mana kita ada kekurangan dari segi contohnya padang ataupun fasiliti lah. Dari segi itu semua kita ready untuk tahun ni, perlu kita prepare awal-awal. So kita ready ke lah benda tu semua. So kalau kita dapat tahu home ground untuk Ultimate FC ni di Padang UPM kan? Alhamdulillah. Jadi macam mana Ultimate FC boleh menjalankan kerjasama dengan UPM FC dengan UPM? Okey, saya itulah tahun 2022 ni segalanya dipermudahkan untuk urusan saya. Saya pun bersyukur pada Allah Taala. Saya pun tak boleh nak cakap sebab apa, sebab mungkin rezeki saya dan tim saya untuk memudahkan saya untuk dapat home ground di UPM ni. Saya pun terima kasih pada pihak UPM kerana percaya kepada kelab bola sepak saya ni untuk menjalin kerjasama dengan untuk urusan perlawanan dan latihan di UPM ni. Boleh tak Tuan ceritakan sedikit tentang macam mana Tuan manage untuk dana, untuk pasukan, untuk yalah, saya dapat tahu kalau untuk kos setiap perlawanan pun bukannya kecil-kecil anak kan. Betul. Jadi macam mana Tuan boleh jalankan dana yang sebegitu untuk tim Ultimate FC? Okey, saya pada kita mula join M3 ni memang agak struggle lah. Kita pun tak ada pengalaman, tak ada ni. So saya dah berapa tahun ni dengan COVID apa semua. So tahun 2022 ni alhamdulillah, itulah saya kata saya jadikan benda ni senang kata ukur baju pada badan sendiri lah. Bajet-bajet lah, tengok yang mana perlu kita ni kan. Itu je lah maksud saya, kita berjimat, kita ni, itu je lah. Jadi adakah dengan saya dapat tahu Liga M3 ni pasukan-pasukan yang terlibat
tidak dibenarkan untuk ambil pemain import, betul kan? Betul. Jadi adakah ia sangat membantu pihak pengurusan Ultimate FC untuk menjaga dana tu khas untuk player-player tempatan saja? Okey, daripada segi itu betul, memang membantulah. Kalau tak kita akan bayar lebih $50 untuk pemain import ni. So kita tahu lah yang pemain import ni lebih berbeza daripada lokal ni. Memang mesti sikit sebanyak memang berbeza. Saya setuju apa yang pihak AFL buat ni. Contohnya dari segi striker mestilah kita nak taruh pada contohnya bahagian serangan. So kita dekat Malaysia ni tak ada bahagian serangan yang core, maksud saya yang betul-betul solid lah, maksud saya yang berpotensi nak maju. So bila platform macam ni kita dapat ketengahkan yang mana yang baru nak naik bakat-bakat baru. Ya, bakat-bakat baru tu dapat mana tahu rezeki diorang untuk tengahkan rezeki bakat-bakat diorang ni untuk peringkat lebih tinggi. Untuk peringkat lebih tinggi. Okay. Okay tuan, untuk Liga M3 ni saya dapat tahu hadiah kemenangan tu dah dinaikkan daripada 30,000 sebelum ni, 30k, dinaikkan kepada 100,000. Jadi apa pendapat tuan tentang hadiah yang dinaikkan ni? Jumlah hadiah yang dinaikkan. Okay, pada pendapat saya tentulah amat bagus dari segi kenaikan hadiah pertandingan tu. Sikit sebanyak dapat membantu semangat moral player untuk bertanding dalam pertandingan tu. Kalau sebelum ni, yalah kita tahu setiap kali kita nak travel, satu tim tu akan membelanjakan agak lebih kurang contoh 20k untuk satu game kan. Jadi adakah 100k tu agak berbaloi untuk tim-tim Liga M3 ni? Okey, saya cakap tentang saya punya pasukan lah. Saya punya pasukan, kita macam matlamat kita nak pergi setinggi. Andai kata ada rezeki kita untuk naik perdana, memang rezeki memang target untuk naik perdana lah. Dari segi tu, dari segi 100,000 ke 50,000 ke tu semua kita nombor 2 dulu. Tapi hadiah tu daripada 30,000 naik tu bagus lah bagi saya untuk sikit banyak membantu kan. Sesuatu yang positif. Sesuatu positif lah. Okey tuan, sebelum ni Dia Cukai pernah mendapat slot untuk ke Liga Perdana, tapi Dia Cukai terpaksa tolak disebabkan masalah dana. Apa komen tuan dengan keadaan macam ni? Kalau jika Ultimate FC pula yang berada di situasi yang sama. Okey, maksud saya sekiranya lah tahun ni saya layak untuk pergi ke Liga Perdana, saya rasa benda tu tak mustahil. Saya akan boleh usahakan untuk kita ni, sebab saya memang itu hasrat kita, target kita untuk pergi ke Liga Perdana. Maksud saya dari segi dana tu semua, pihak sponsor insya-Allah penaja pun akan lebih inilah positif pada kita. Jadi kemungkinan sponsorship yang ada sekarang ni, jika Ultimate FC dapat menjuarai M3 dan naik ke Liga Perdana, maknanya sponsorship ni akan berterusan lah. Ya, agak sponsorship pun diorang pun ada, diorang nak daripada pihak Ultimate, diorang nak kita main sehabis yang ni lah. Apa ada target, apa orang cakap, target diorang lah. Maksud saya, diorang tak ada nak bagi saya macam tu, tak adalah. Tapi diorang nak tengok Ultimate main untuk ni. Itu yang saya pun pesan kepada player, pandai jaga, kita jaga dan kita buktikan pada diorang yang kita boleh mampu untuk. Okey tuan, secara kita tahu Ultimate FC ni tim yang daripada 2014 tu kan? Ya. Ini sering dipersoalkan daripada segi komen daripada kita punya viewer, fan, daripada Harimau Malaya sendiri. Netizen lah? Netizen sendiri lah. Kenapa tim-tim Liga M3 ni tidak mewakili penduduk setempat, maksudnya komuniti setempat? Contohnya lah, kalau Ultimate FC ni berpangkalan di UPM, kenapa tidak menggunakan Serdang FC ke untuk wakil bermain dalam satu kumpulan ni? Okey, dari segi penggunaan nama tu, waktu kita penubuhan kelab bola sepak ni dulu pun, kita pun tak terfikir maksud dia. Contohnya macam Serdang FC, macam tu semua. Tapi pada saya, contoh macam saya nak kata owner nak buka tiba-tiba nama Serdang FC tu, kita membawa satu pasukan Serdang tu, satu yang besar tu maksud saya. Berat lah daerah tu.
bagi saya macam tu tu berat lah bagi saya kita nak bawa satu nama tu. Okay. Sebab saya melihat pada pandangan sisi netizen kan. Mereka selalu kata kalau bawa satu nama tim tu mengikut pada komuniti sekeliling. Betul. Mungkin boleh membantu sokongan komuniti yang ada di tempat tu. Betul. Untuk support tim-tim macam contohlah macam tadi saya kata Sedang FC tu kan. Yeah. Ultimate FC ni ada dapat apa-apa bantuan ke support daripada Persatuan Bola Sepak Negeri Selangor tak? Dari segi bantuan pendaftaran, dari segi pemain, maksud saya untuk pendaftaran, saya pun ada daripada Liga Selangor lah. Daripada 2000 apa dulu saya main, so diorang ada sikit banyak membantu dari segi pendaftaran pemain tu je lah. Jadi dia ada FAS juga memberi impact jugalah pada penubuhan, pada penglibatan ya betul lah. Untuk maksud dia liga-liga yang dianjurkan oleh FAS tu sikit sebanyak ada membantu Ultimate ya. Okay. Kali ini kita akan interview dengan coach Ultimate FC, Fairuz Montana. Okey, coach sila perkenalkan diri sikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Fairuz Montana, bekas pemain Negeri Selangor. Kini menggalas tugas sebagai jurulatih pasukan Ultimate FC. So alhamdulillah saya diberi peluang untuk melatih pasukan M3 Ultimate FC. Okey. Okey, coach sudah berapa lama menjadi coach untuk Ultimate FC? Okey, kalau nak ikutkan dah nak dekat setahun sebelum masa PKP tahun lepas saya dah involve dengan pasukan Ultimate FC. Macam mana dengan perkembangan tim dari segi latihan apa semua daripada 2021 sampai sekarang, macam mana perkembangan latihan tu? Okey, untuk progres pasukan Ultimate FC kami memang dah bermula daripada sebelum PKP yang kita stop yang lepas. Okay. So progres dia banyak fasa lah dari segi selection pemain dan kita akan dari situ juga kita akan melihat daripada performa pemain dan sampai sekarang saya dapat satu skuad yang terbaik untuk saya. InsyaAllah lah kami akan bagi yang terbaik untuk saingan Liga MT kali ini. Okay. Boleh tak coach ceritakan sedikit corak latihan yang macam mana yang coach terapkan untuk tim Ultimate? Okey. Sedia maklum pun kita pun zaman sekarang zaman modern football, so saya banyak terapkan kepada modern football lah. Untuk setiap kali training saya akan memberikan demand kepada pemain especially daripada high intensity high press, so kena simpan bola banyak. So banyakkan saya kerja part ni saya suka orang yang bekerja. Okay. Untuk saya sebagai jurulatih, untuk diri saya suka orang yang bekerja dalam pasukan saya. Okay. So dari segi pandangan coach sendiri, ada tak pemain-pemain coach yang coach dah nampak sepanjang coach kendalikan tim ni, pemain-pemain yang ada nampak potensi? Okey, secara jujur pasukan saya ni tidak dibarisi pemain-pemain bintang. Okay. So secara jujur, so saya memilih daripada apa orang cakap, daripada liga-liga sosial di KL League, Selangor League, mungkin Seremban League. So kami ambil dari situ dan diorang pun datang untuk selection. Di situ saya nampak ada lagi bakat-bakat yang kita tak nampak tau. Okay. Seperti saya bagi contoh seorang pemain muda saya yang berasal dari Negeri Sembilan datang dari kampung, datang selection. Wow, saya tengok potensi yang sangat bagus lah untuk diri saya. Okay. InsyaAllah kita akan jadikan dia seorang bintang, insyaAllah lah. Kita boleh praktiskan dia yang selebihnya untuk diri dia, untuk push. Okay. Nama dia Rohaizat. Pemain JC nombor 10. Okay. So terima kasih coach. Kami harapkan, kami di Harimau Melaya mengharapkan agar tim Ultimate FC kendalian coach akan berjaya untuk Liga M3 pada tahun ini. Terima kasih Harimau Melaya, terima kasih. Okay. Saya sekarang salah seorang daripada pemain pasukan Ultimate FC. Jadi boleh kenalkan diri? Boleh. Nama saya Muhammad Naim Asraf bin Nordin. Saya dikenali dengan nama Bong. Umur saya sekarang 27 tahun. Main position mana? Saya bermain di position striker ataupun left midfield. Okey, Bong sendiri
sudah berapa lama bermain dengan Ultimate FC? Bermain untuk Ultimate FC ni dah masuk tahun ketiga lah. Okay. Maknanya sejak daripada Liga M5 lagi lah? M5 saya tak tak pernah lagi, main. belum lagi. Daripada National Cup, Super League, and then FM Cup, M3. Okay. Secara personally lah, apa target Bong sendiri untuk pasukan dan diri Bong sendiri? Okay, target kita untuk Ultimate ni sebenarnya daripada dulu lagi. Daripada sebelum ada Covid memang kita target Ultimate ni untuk, kita bawa Ultimate ni untuk pergi jauh lah. Tapi disebabkan Covid kita terpaksa stop Liga. Dan tahun ni kita start balik lah. Harapan saya memang nak bawa tim ni untuk ke Premier League lah. Untuk masa akan datang, future player-player yang ada kat sini. Dari segi tim dengan diri you untuk menghadapi season 2022. Okay, daripada segi tim, kami dah prepare yang terbaik dalam masa 2 bulan ni. InsyaAllah kami akan buat game yang terbaik. Target kami jauh, bukan hanya di peringkat kumpulan, target kami insyaAllah ke Liga Perdana. Dan tengok daripada persiapan, komitmen player semua, Alhamdulillah bagus. So kami tunggu hari game perlawanan nanti lah. Kalau kita boleh tanya pada mata you lah kan, apa kekuatan Ultimate FC ni? Kekuatan kami adalah tim ni lah, together kami satu pasukan yang orang kata apa, cubit paha kanan, cara paha kiri ya. Lagi daripada komitmen yang mereka bagi semua, memang kami akan buat yang terbaik lah, insyaAllah. So Fauzi sebelum ni pernah main Terengganu, T-Team kan? So dah ada pernah bermain di level tertinggi. Bila sekarang bermain di Liga M3, adakah you rasa motivasi tu lebih rendah ataupun sebenarnya you lagi tinggi, lagi semangat nak buktikan kebolehan you? Kalau pandang daripada segi level tu, level M3 ni dia punya high press tu lagi tinggi daripada kalau kata dibandingkan dengan Liga Super. Dia hanya orang cakap apa, kurang lagi dia punya pressure tu, tapi dia orang banyak teknikal lah kan. So daripada tim ni memang high press, dia punya game tu memang high punya pressure. Ada tak you letak target untuk diri you sendiri untuk kembali ke Liga atas? Bagi saya, kalau khidmat diperlukan insyaAllah, tapi saya ingin memandangkan usia, saya rasa setakat ini saja kot, insyaAllah. Tak boleh fiar rasa. Sekarang tahun ni berapa umur? 30. 30 lagi. Okay. So last, kalau ada peminat Ultimate FC nak bagi tahu apa kat sini? So kepada peminat, teruskan sokongan kepada Ultimate. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik untuk Ultimate untuk tahun 2022 untuk ke Liga Perdana. Thank you so much. Okay, so Chan, boleh ceritakan your preparation of yourself and your team? I joined the pre-season late, 2 weeks late, but over MCO and every time I've been keeping myself fit, running almost every day and training. My aim was to try and find a team to play in M3 this year, and I'm glad I succeed in finding that. You think because you're coming late and you already catch up all the tactical semua strategy? Tactical and match fitness, I still think I'm lacking a little bit, but even in time, 1 minggu, 2 minggu, I think I can catch up with the rest of the team. But overall, team spirit is high and everyone all fighting for each other for this season. If I can ask you one special about this team is what? The bond between the coach and the player is very strong. Everyone, very good team spirit. We all fight for each other this year. So before this you are living in UK kan? Yeah. So apa perbezaan you tengok dekat sini nak sesuaikan dari segi maybe cuaca ke yang paling susah cabaran untuk you untuk sesuaikan kat sini? Compare to level yang saya main previously, saya main Liga M4 lah, Liga Social compared to sini. I think here definitely regular training, everyone being together, even though it's after a game or whatever, then kita buat relax punya training, kita team spirit semua ada, you know, everyone come here every day, work together, see each other. So just it's about maintaining that team chemistry lah. That's the most important. I think it's an undervalued trait of every team, every successful team. Any personal mission, personal target? Maybe you want any Super League team watch
your game? But for me, personal target, I want to take it game by game. You know, I'm not looking too far ahead or anything. I just want to enjoy the current experience, the moment, and just play my best, give my best for the team. Okey tuan, akhir sekali boleh tak tuan ceritakan ataupun tuan beritahu apa yang tuan harapkan untuk pasukan Ultimate FC ni yang bertanding dalam Liga M3 ni? Okey, harapan saya nak 2022 ni kita dapat satu target yang lebih baik daripada yang sebelum ni. So, itu harapan saya lah. Harapan saya sebagai kalau ikutkan sebagai ketua keluarga lah dekat situ, kalau ikut saya sebab kita satu family kan. So harapan saya nak daripada saya, coaching, staff management semua kita satu hati untuk kita dapatkan satu target yang result yang baik untuk 2022 ni. InsyaAllah. Kami di Harimau Melaya dan juga fan-fan di luar sana sentiasa akan mendoakan pasukan Ultimate FC terutamanya untuk lebih berkembang dan lebih maju jaya dalam Liga M3 pada tahun ni. So, fan-fan Harimau Melaya